Bismillah. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan permulaan. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Dengar Ustaz. Alhamdulillah, boleh Ustaz. Alhamdulillah. Nota nampak? Nampak? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Okey, syukur. Alhamdulillah. Baik. Kita ada lebih kurang dalam 1 minit lagi. So, kita akan mulakan. Nota boleh ambil dekat Google Drive. Ada saya letakkan link tu. So, boleh ambil. Kat situ. Baik, kita mungkin dah boleh mulakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang merupakan Rabb sekalian alam, memberikan keizinan kepada kita pada malam ini yang merupakan pertemuan kita buat siri yang ketiga untuk kita sama-sama mengambil seberapa banyak manfaat, faedah, ibrah, petunjuk daripada suratul Al-Mulk. InsyaAllah buat siri ketiga pada malam ini kita akan membicarakan pada ayat yang pertama dan kita juga akan memasuki pada ayat yang kedua. Jadi kita mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, moga Allah melapangkan dada-dada kita, sentiasa mempermudahkan urusan kita, khususnya pembelajaran kita pada malam ini. Moga-moga semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak akan dapat mencapai, kita tak akan dapat sebarang kebaikan. Tambah-tambah lagi kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah yang penuh dengan keberkatan. Untuk rujukan pada malam ini, kita masih lagi menggunakan nota yang digunakan pada minggu yang lepas. Maknanya kalau tuan-tuan dapatkan nota seperti mana yang saya telah kongsikan link Google Drive, tuan-tuan akan lihat di dalam maklumat tersebut ada 3 siri. Siri 1, siri 2 dan siri 3. Malam ni adalah siri yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ni bukan bermakna ayat nombor 3. Jadi tuan-tuan jangan ingat, kita kena faham bahawa kelas kita namanya siri 3 tapi bukanlah ayat yang ketiga. Dan kadang-kadang nota, walaupun kita siri 3,
kita masih lagi menggunakan nota siri yang kedua. Siri yang kedua pada minggu lepas, kita belum lagi selesai menghabiskan ayat yang pertama. Maknanya kita sebenarnya masih lagi pada ayat pertama pada malam ini. Hanya ada cuma nota tersebut ia berada pada siri yang kedua. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh mengikuti pengisian ini dengan mudah, ada rujukan dia, jadi jangan terkeliru. Ya, antara ayat, antara siri dan sebagainya. Baik. Pada minggu lepas, maknanya pada siri yang kedua. Kelas banyak jadi kerana saya lupa siri. Okey. Pada kelas yang lepas, pada siri yang kedua, kita sebenarnya masih lagi membincangkan ayat yang pertama. Okay, kita tengok dulu ayat pertama dia. Saya yakin tuan-tuan dan puan dah hafal untuk ayat yang pertama. Okey, ayat pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat yang pertama dalam suratul Mulk merupakan ayat yang tersangat penting kerana ia adalah pembukaan bagi suratul Mulk. Bahkan nama surah itu Al-Mulk diambil pada ayat yang pertama ada perkataan Al-Mulk. Pada ayat yang pertama ini kita telah sebut pada kelas yang lalu bahawasanya Allah Ta'ala memulakan pembukaan suratul Mulk dengan memuji dirinya, iaitu dengan Allah memberitahu bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tabaraka, Tuhan yang maha berkat. Jadi perkataan maha berkat ini secara tidak langsung adalah Allah Ta'ala memuji dirinya bahawa segala keberkatan itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu lepas, siri yang kedua, kita telah selesai menyebutkan tentang apakah pengertian kepada makna maha berkat. Dan pada minggu yang lalu juga, kita telah memasuki ciri yang pertama berkenaan dengan Allah yang maha berkat tadi itu, yang Allah tu alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya ada kuasa pemerintahan. Alladzi biyadihi, yang di tangannya al-mulku, kuasa memerintah, kuasa pemerintahan. Untuk ciri yang pertama ini, kita telah sebut sebahagian daripadanya. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat lanjut, apakah makna yang di tangannya, kenapa digunakan yang di tangannya, ada maklumat tersebut di dalam nota. Kita telah paparkan beberapa ulasan daripada para ulama tafsir. Kemudian untuk memahami, mengukuhkan yang di tangan Allah Ta'ala itu ada kuasa pemerintahan, okey, kita telah menggunakan pendekatan, iaitu kita mencari ayat-ayat yang ada menggunakan perkataan al-mulku. Perkataan al-mulku, okay, kita telah sebut pada minggu lepas untuk kita faham macam mana yang dikatakan alladzi biyadihil mulku. Kaedahnya adalah kita mengeluarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menggunakan, yang menyebutkan perkataan al-mulku ataupun mulku. Ini dia panggil teknik, kaedah kita nak dapatkan makna al-mulku ini dengan kita mencari di dalam ayat-ayat lain yang ada menggunakan perkataan al-mulku.
Ini adalah bentuk pentafsiran Al-Quran dengan ayat Quran. Ini yang paling terbaik sekali. Maknanya, ayat ini, allazi biyadihil mulku, Allah cuma kata yang di tangannya ada kuasa pemerintahan. Tetapi Allah Ta'ala tidak jelaskan ruang lingkup kuasa pemerintahan dia macam mana, kan? Ada keterbatasan ke? Maka untuk tahu yang dijelaskan yang di tangannya tu macam mana, maka kita telah menggunakan pendekatan mengumpulkan ayat-ayat yang ada menggunakan perkataan al-mulku. Dan menariknya, dalam banyak-banyak ayat Al-Quran yang ada menggunakan perkataan al-mulku ataupun mulku itu, surah Al-Mulk sahaja yang ada mengandungi kalimah allazi biyadihi. Yang di tangannya. Okey, jadi kita masih lagi membincangkan tentang perkataan al-mulku. Sebab satu ayat dia akan dibantu oleh ayat-ayat yang lain yang ada persamaan. Sebab itu kalau kita nak faham Al-Quran, kaedah paling tepat, kaedah yang paling terbaik adalah mencari ayat-ayat lain yang mentafsirkan ayat yang sedang kita belajar. Ini dipanggil pentafsiran yang paling tertinggi sekali. Sebab apa? Sebab yang tahu tentang kalam Allah, yang tahu apa yang Allah maksudkan hanya Allah sahaja. Betul tak? Maka Allah Ta'ala yang tahu apa yang dia maksudkan allazi biyadihil mulku. Jadi macam mana kita nak lebih tahu, maka kita kumpulkan semua ayat-ayat yang Allah menceritakan tentang al-mulku dia itu. Jadi kita telah sebut pada minggu lepas, sebab itu pendekatan yang kita gunakan dalam tadabbur suratul Mulk ini mungkin agak berbeza dan mungkin agak panjang, agak terperinci. Jadi moga-moga pendekatan yang begini secara tak langsung kita dapat belajar ayat-ayat lain yang ada menggunakan perkataan al-mulku. Okey, lepas tu insya-Allah baru kita akan masuk nanti pada ciri yang kedua, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya-Allah nanti kita akan masuk. Okey. Perkataan al-mulku kita telah sebut pada minggu lepas bahawasanya di dalam Al-Quran disebut perkataan mulku ataupun al-mulku sebanyak 42 kali. Okey, ada 42 kali. Okey, ke-42 ini boleh dibahagikan kepada dua. Okey, tidak semua ayat yang Allah guna perkataan mulku ataupun al-mulku merujuk kepada Allah. Tetapi ada juga perkataan mulku yang dia merujuk kepada manusia yang hidup di muka bumi ni. Allah beri kepada dia mulk, iaitu kuasa pemerintahan. Allah beri kepadanya kerajaan. Siapakah manusia yang ada di dalam Quran yang Allah kata dia pernah dapat kerajaan, Allah pernah beri kepada dia al-mulku? Kita telah sebut pada minggu yang lepas. Maka saya tidak perlu untuk mengulanginya pada malam ini, tetapi saya cuma mengingatkan semula, review balik kita dah belajar apa pada minggu lepas. Kenapa ayat kita masih lagi ayat pertama? Kerana ini dipanggil kaedah untuk kita mentafsirkan ayat dengan ayat. Okey, pada malam ni kita akan terus pergi kepada ayat yang menggunakan perkataan mulku, tetapi selepas mulku tu dia akan ada perkataan di langit dan di bumi. Maksudnya contohnya macam ni. Okey, kalau kita tengok contoh yang saya sedang paparkan sekarang di Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita akan lihat contoh surah Al-Imran. Okey, surah Al-Imran ayat 7 ayat 189. Selepas perkataan mulku, okey, saya cuba gariskan ya. Okey, selepas perkataan al-mulku, okey, dalam nota yang saya paparkan ni saya letakkan warna dia. Okey, kalau warna kuning highlight itu itulah perkataan mulku. Okey, selepas perkataan mulku,
kita akan jumpa perkataan as-samawati. As-samawati maknanya langit, langit. Tapi terjemahan Melayu kita terjemah langit lah. Tapi kalau sebut langit dekat sini bukan langit pertama, bukan satu langit, tapi langit-langit. Sebab as-samawat. Lepas tu kita akan jumpa perkataan wal ardi. Lepas tu dan bumi. Allah sebut dulu langit, lepas tu Allah sebut dulu bumi. Kenapa dengan langit? Kenapa dengan bumi? Sebelum Allah menyebut perkataan langit dan bumi, Allah sebut dulu perkataan mulku. Jumpa perkataan mulku kan? Jadi daripada ayat-ayat seperti ini, kita akan dapat mengukuhkan lagi pengetahuan kita bahawasanya yang Allah kata di tangannya itu ada segala kerajaan. Dia menguasai segala pemerintahan di tangan Allah Ta'ala tu. Macam mana yang dikatakan kerajaan Allah yang di tangan Allah Ta'ala itu, maka ayat-ayat di dalam ayat-ayat Quran yang lain menerangkan bagaimana yang dikatakan segala kuasa pemerintah itu di tangan Allah. Daripada ayat ni kita akan jumpa mana-mana yang apa sahaja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, semuanya adalah di bawah pentadbiran siapa? Semuanya di bawah kuasa siapa? Siapa yang berkuasa? Jawapannya adalah Allah. Jadi malam ni kita akan mantapkan lagi pentafsiran, perincian dia kata allazi biyadihi tu. Dan lupa-lupanya allazi biyadihi ini kalau kita kembangkan lagi, kita akan dapati Allah beritahu kepada kita, kalau kamu nak tahu bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala ini di tangannya itu ada segala kerajaan, maka ayat-ayat menerangkan kerajaan Allah itu bukan hanya semata-mata yang ada di bumi ini sahaja, kata Allah. Tetapi kerajaan Allah. Allah memegang segala tampuk pemerintahan. Kerajaan Allah Ta'ala itu, ia juga ada di langit-langit. Jadi malam ni kita akan sebutkan ayat-ayat yang selepas perkataan Al-Mulku, kita akan jumpa perkataan langit, kita akan jumpa perkataan dan di bumi. Daripada ayat ini, kita akan dapat penjelasan lagi. Lepas ni kita akan jumpa jawapan, kalau Allah Ta'ala, dia mempunyai kerajaan di langit, dia juga menguasai kerajaan di bumi, jadi kita semua ni kena buat apa pada Allah? Kita kena buat apa pada Allah? Jadi, insyaAllah nanti kita akan dapat jawapan pada ayat-ayat ini. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini ayat kita dah sebut. Ayat yang macam ni, kita akan jumpa di dalam Quran, Allah sebutkan ada pada 15 surah. Yang menyebutkan kerajaan Allah di langit dan di bumi itu ada dalam 15 surah. Daripada suratul Baqarah sehingga kepada suratul Buruj. Tetapi jumlah ayat dia bukan 15. Sebab dalam suratul Maidah kita akan jumpa perkataan Allah itu kerajaan dia di langit dan di bumi ada 4 kali. Ayat 17, 18, 40 dan 120. Dalam suratul Furqan kita akan jumpa sebanyak 2 kali. Kita akan jumpa pada satu ayat nombor 2, tapi disebut 2 kali. Dan pada suratul Hadid kita akan jumpa sebanyak 2 kali. Kalau jumpa nombor ni, kena tengok yang atas. Kalau 107, maknanya nombor ayat dalam suratul Al-Baqarah. Kebanyakan 15 surah ni, saya telah letakkan di dalam nota untuk memudahkan tuan-tuan dan perempuan membuat rujukan. Kadang-kadang kita sebut ayat ni, tapi kadang-kadang tak sempat nak buka Quran. Betul tak? Kan? Jadi untuk mengukuhkan, nak bagi nampak dengan mata dia, panca indera kita sendiri, bermana ayat yang kata ada kerajaan langit dan bumi tu, maka saya telah letakkan di dalam nota, tak semua, tapi sebahagian besarnya ada, untuk menjelaskan kepada kita, untuk meningkatkan iman kita. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ni, kan, bagaimana yang dikatakan allazi biyadihil mulku. Kita tengok satu persatu.
Okey. Kita terus pergi kepada ayat nombor Suratul Maidah. Okey, kalau kita pergi dekat Suratul Maidah. Okey, dekat Suratul Maidah ayat nombor berapa tu? Ayat nombor 120. Ya. Okey, ayat nombor 120. Moga-moga tuan-tuan dan puan boleh ikuti kaedah ini untuk memantapkan apa makna allazi biyadihil mulku. Okey, kalau kita baca dekat Suratul Maidah ayat nombor 120. Tuan-tuan dan puan ya, jika saya ada tersilap sebut nombor ayat, okey, nombor surah dan pada muka surat tolong maklumkan saya. Ya, contohnya Suratul Maidah surah yang kelima muka ayat 120, muka surat 100 muka surat ayat 120, muka surat 120. Betul ke? Cuba saya buat sekejap saya tengok sekejap Betul tak? Sekejap saya takut saya tersalah sekejap. Okey. Ya. Ayat nombor 120. Muka surat 120. Okey, yang ni baca saya kata. Saya rasa macam ada benda tak betul je. Okey, kejap Okey. Muka surat dia 127. Saya minta maaf. Tolong betulkan. Dekat sini tolong betulkan. Dekat sini bukan kosong Dekat sini adalah 7. Iaitu 7. Okey jelas Okey, kita tengok pada ayat ni. Okey, pada ayat ni Allah mengatakan lillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma fihin. Dekat sini kita dapat belajar Allah Taala bagi tahu yang dia ada kerajaan di mana? Dia menguasai apa? As-samawat, langit-langit dan juga bumi. Bukan langit-langit dan bumi saja, wa ma fihinna, serta segala yang ada di antara langit dan bumi. Dekat sini. Okey, kita dapat satu maklumat tambahan. Okey, dah jelas. Dapat Okey, mudah je ayat ni. Lepas tu dekat hujung Allah sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada persamaan tak macam suratul Mulk? Ada persamaan dia kan? Sebab ada perkataan mulku. Lepas tu ada perkataan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama je. Macam ayat pertama. Kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas setiap perkara. Cuma bila dekat ayat pertama surah Mulk tidak ada perkataan as-samawat wal ardi wa ma fihi. Cuma Allah Taala letakkan allazi biyadihil mulk. Tetapi Allah tidak menerangkan allazi biyadihil mulku itu bentuknya bagaimana. Maka pada ayat yang mengatakan Allah Ta'ala itu mulkus samawati wal ardi wa ma fihi. Okay, kita lanjutkan lagi ayat dia. Lanjutkan sikit. Okey. Jadi pada ayat surah An-Nur, ayat nombor 42. Okey, Allah Ta'ala menyebut selepas perkataan mulku, jumpa lagi as-samawati wal ardi, dan di hujung tu ada maklumat yang Allah bagi tahu kepada kita. Tolong yang saya telah highlightkan dengan warna hijau ni, inilah maklumat tambahan. Jawapan kalau saya dah tahu Allah Ta'ala itu, yang di tangannya itu ada segala kerajaan kuasa pemerintahan, maknanya kerajaan yang ada di langit, yang ada di bumi, semua di bawah tangan Allah, di bawah takdir Allah. Jadi saya sebagai hamba nak kena buat apa? Maka ayat hujung tu Allah kata, wa ilallahil masir. Kepada Allah saja tempat kamu kembali. Kenapa? Kita nak pergi mana? Bumi ni bumi Allah, langit ni langit Allah. Kat mana lagi kita nak pergi? Kan? Pergilah bumi mana-mana pun, kau akan pergi bumi Allah. Kau naik ada langit mana, setinggi mana pun, kau tetap pergi di bawah langit-langit, di bawah pemerintahan Allah. Jadi ini maklumat dia. Wa ilallahil masir. Okay, kita tambah lagi satu ayat. Okey. Kalau kita tengok dalam suratul Maidah, ayat 17 dan 18, kita akan jumpa diulang. Pada ayat nombor 18 ada sekali perkataan mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kita akan jumpa dekat sini pada ayat nombor 17. Okey, tuan-tuan boleh bacalah. Saya hanya akan ulas pada perincian ayat yang penting saja. Tetapi tuan-tuan tolong lihat pada
yang saya highlightkan warna hijau. Dekat-dekat terjemahan dia. Kalau dekat sini, Allah Ta'ala kata, kepada Allah saja tempat kamu kembali. Ini poinnya. Ini maklumat tambahan. Okey. Lepas tu, kalau kita baca dalam surah Al-Ma'idah, selepas Allah Ta'ala kata, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Allah beritahu, hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan di bumi, segala apa yang ada di antara keduanya. Lepas tu Allah ada bagi maklumat tambahan kepada kita. Kalau Allah dah memiliki semua-semua dia, kerajaan langit pun Allah yang punya, bumi pun Allah yang punya, so Allah boleh buat apa? Inilah jawapan dia. Yakhluqu ma yasha'. Dia mencipta apa saja yang dia nak ciptakan. Dekat sini. Dia menciptakan apa saja dia nak buat. Allah Ta'ala nak cipta apa? Dia boleh cipta. Kenapa macam tu? Sebab segala yang di langit, segala yang di bumi, antara kedua-duanya adalah milik Allah. So Allah berhak nak cipta apa saja yang dia nak ciptakan. Dia nak cipta perempuan, dia nak cipta lelaki, dia nak cipta siapa? Dia nak cipta apa? Semua Allah boleh buat. Okey, kat sini maklumat tambahan ya yang kita boleh ambil. Kemudian hujung tu Allah kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini kita tahulah, dan Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Lepas tu diulang sekali lagi. Dia kata walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ini sama seperti ayat yang surah An-Nur ayat 42 tadi. Jadi ambil maklumat ni. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Maksud dalam ayat mudah kita, Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa saja dia nak cipta. Dia nak cipta, Allah Ta'ala nak cipta COVID yang satu lagi. Dia boleh buat. Apa lagi Allah nak cipta? Allah nak hantar wabak yang apa? Dia nak cipta wabak yang kita tak pernah jumpa. Allah boleh buat. Sebab apa? Itulah jawapan dia. Kerana walillahi mulkus samawati wal ardi. Okay. Lepas tu kita ambil satu lagi ayat. Surah Syura ayat nombor 49. Kita akan jumpa perincian. Tengok ya. Kalau kita kumpul ayat kan, kita akan dapat perincian yang lebih, kita akan dapat maklumat yang bertambah-tambah. Okay, dekat, kalau kita baca ayat kat sini, Allah hanya kata, dia mencipta apa saja yang dikehendaki. Tapi Allah tak sebut dia cipta apa. Tapi kalau kita baca dekat ayat surah Syura, ayat 49, Allah Ta'ala kata apa? Walillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Lepas tu dia bagi contoh. Apa dia? Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura. Kalau kita sambung dhukura lah, kalau kita berhenti dhukur. Allah kata apa? Dia mencipta apa dia kehendaki. Dia kurniakan anak perempuan kat siapa yang dia kehendaki. Dia boleh kurniakan anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Tak ada siapa boleh halang Allah. Sebab itu, sebab apa? Ianya berada di tangan Allah. So kita dapat maklumat yang dikatakan allazi biyadihi mulku tu apa. So lepas ni kalaulah orang tanya pada kita, okey, boleh perincikan tak bagaimana dikatakan Allah tu allazi biyadihil mulku? Kita boleh jawab. Kan, Allah Ta'ala tu mulkus samawati wal ardi. Allah boleh mencipta apa saja yang dia kehendaki. Dia boleh bagi anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia boleh bagi pada lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Lepas tu ada maklumat tambahan lagi. Kita tengok dalam surah Taubah ayat nombor 116. Ada maklumat tambahan lagi. Allah kata apa? Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Lepas tu Allah terangkan. Kalau Allah dah memiliki segala-galanya, Allah boleh buat apa? Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Maksudnya apa? Dia menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Kalau tadi kita dapat maklumat, Allah Ta'ala boleh cipta apa saja dia nak cipta. Lepas tu, ayat ni pula bagi tahu Allah Ta'ala dia boleh hidupkan, dia boleh matikan. Jadi selama ni ada orang hidup panjang umurnya.
Kenapa kita panjang umurnya? Umur kita di bawah tangan siapa? Allazi biyadihil mulk. Jadi kita baca suratul mulk, sepatutnya kita kena ingat, nyawa masih ada lagi ni, itulah makna allazi biyadihil mulk. Kalau ada orang yang meninggal, berhempas pulas kita untuk beri dia panjang umur. Tapi kalau dia mati juga, dia termasuk di bawah makna allazi biyadihil mulk. Kita nak tidur pada waktu malam pun kita mati. Tidurnya kita itu di bawah makna apa? Allazi biyadihil mulk. Lepas ni kita boleh mantapkan perkataan allazi biyadihil mulk. Kan? Allazi biyadihil mulk ni pun kita dah dapat pergantungan kita dengan Allah tu, maksudnya tak ada sedikit darah pun yang kita tidak melibatkan Allah Ta'ala. Okey, kita dapat maklumat ni. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Saya tak ulas ayat panjang lebar, cuma kita nak ambil maklumat tambahan daripada ayat yang sebut ada perkataan mulku samawati wal ardi. Okey, kita ambil ayat lain. Okey. Kita ambil ayat lain, ayat contohnya surah Al-Hadid, ayat nombor 2, kita jumpa samalah macam surah At-Taubah, ada perkataan Allah Ta'ala itu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Okey, ini saya cuma sebut sepital lalu saja supaya tuan-tuan dapati, rupanya perkataan al-mulku ni banyak rupanya dalam Quran. Kan, selama ni kita duk ingat al-mulk tu pada surah al-mulk dan surah muluk saja al-mulk je. Tapi pada ayat lain pun Allah ulang al-mulk, 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 al-mulk. Okay, jadi kita gabungkan semua untuk mendapat maklumat yang lebih lengkap. Kemudian, ayat berikut ni ada maklumat tambahan lagi. Maklumat dia apa? Tadi kita sebut Allah Ta'ala diberhak tak nak cipta apa saja? Betul. Allah Ta'ala boleh menghidupkan. Allah Ta'ala boleh mematikan sekati dia? Boleh. Kalau orang tanya lagi, ada siapa-siapa ketolong Allah Ta'ala? Hebatnya Allah Ta'ala ni, dia semua kerajaan dia di bawah tangan dia. Kan? Tidak ada manusia di muka bumi ini melainkan dia perlu ada assistant. Kan? Dia mesti kena ada membantu. Nak dapat anak, perlu ada pasangan. Betul? Nak keluarkan anak pun perlu ada orang tolong. Nak besarkan anak pun perlu ada orang tolong. Sampai kita mati, nak mati tu pun orang tolong mandikan. Betul tak? Tetapi di alam kubur, siapa akan tolong kita? Jawapannya adalah Allah. Allah yang jadikan kita dari mula. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah mematikan kita. Dialah yang menciptakan apa dia suka. Dialah bagi anak perempuan. Dialah bagi anak lelaki. Nak tahu kehebatan dia macam mana? Dalam ayat Al-Furqan, ayat 2, Allah menyebutkan lagi macam mana dikatakan dia itu alladzi biyadihil mulku. Mari kita lihat jawapan dia. Allah mengatakan alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, yang menguasai pemerintahan langit dan bumi. Ya Allah Ta'ala itu walam yattakhidh walada, yang Allah Ta'ala itu tidak mempunyai sebarang anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Ini maklumat penting. Tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Maksudnya Allah Ta'ala buat sendiri. Maknanya mudah dia. Allah Ta'ala dia buat sendiri. Dia ciptakan sendiri, dia yang akan uruskan sendiri. Maksudnya pasal malaikat tu dia masuk bab lain lah. Tapi Allah Ta'ala yang uruskan sendiri. Dia cipta, dia jaga, dia urus. Allah cipta kita, dialah pemiliknya, dia yang akan jaga kita, dia akan uruskan hidup kita. Tahun depan jadi apa, 2 tahun jadi apa, 10 tahun jadi apa. Bila kita mati, semua di bawah urusan Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun yang akan tolong Tuhan. Allah uruskan sendiri. Sebab tu Allah mengurus sendiri ni, itu yang perkataan tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Hebat tak Allah Ta'ala? Yang kita kata allazi biyadihil mulk, allazi biyadihil mulk. Kita tidur tu pun tak ada siapa yang boleh masuk ke roh kita kalau kita mimpi. Allah yang akan keluarkan, Allah yang akan masukkan. Kita duduk bernafas, tiba-tiba boleh terjaga, kan? Allah yang uruskan. Tak ada siapa pun.
Dialah yang dikatakan walam yakul lahu syarikun fil mulki. Lepas tu Allah kata apa? Jadi Allah Taala sambung lagi. Dengan ayat dia jumpa sekali perkataan mulku kan. Lepas tu kata wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Taala ni diciptakan setiap sesuatu. Okey, macam kita belajar tadi kan, Allah Taala dia menciptakan apa dia nak cipta, dia boleh ciptakan. Contoh, dia telah menciptakan wabak. Contoh dia buatlah COVID-19. Ini contoh paling dekat dengan kita lah. Kan? Tapi Allah Ta'ala kata apa? Faqaddarahu taqdira. Dia berhak untuk menentukan keadaannya dengan ketentuan takdir yang sempurna. Allah nak bagi varian apa datang lagi? Nama nak namakan apa? Alpha. Apa nak namakan? Semua itu di bawah kuasanya Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya ayat ni dia membantu kepada kita untuk menjelaskan lagi macam mana dikatakan Allah tu allazi biyadihil mulku. Hebatnya Allah Taala ni. Maha agung Allah Taala ni, ya Allah. Jadi apabila kita tahu ayat seperti ini, setiap minit kita, setiap saat dan minit kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dapat kat sini. Dalam masa yang sama, kenapa saya kata dekat sini ada kekuasaan Allah? Nanti kita akan kaitkan perkataan ayat yang hujung nanti pasal Allah Ta'ala tu berkuasa atas sesuatu, dia ada kaitan dengan takdir. Okay, kita lanjutkan lagi sikit lagi boleh? Okey. Kalau kita tengok pada suratul Maidah ayat 40, okey, buku surat 114 ayat dia boleh jumpa, Allah Ta'ala menyebut selepas dia kata dia tu mulku samawati wal ardi, Allah sebut dia hujung. Ini juga dalam maklumat tambahan. Dekat yang saya highlightkan, yang hijau. Allah kata, yu'adzibu man yasha. Allah berhak nak siksa siapa yang dia kendaki. Wa yaghfiru liman yasha. Allah berhak mengampunkan siapa yang dia kendaki. Ini maklumat tambahan lagi. Kenapa? Kerana dia Tuhan. Kerajaan-kerajaan dia, Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala nak azab siapa-siapa pun dia boleh buat. Dia nak ampunkan siapa-siapa pun dia boleh buat. Okay, itu maklumat tambahan dia. Okey, kita tambah lagi dengan beberapa maklumat tambahan lain. Kita tengok dalam suratul Fatah. Ayat nombor 14, dia sama seperti mana ayat kandungan ayat 40 suratul Maidah lah. Maklumat dia, Allah berkuasa mengampunkan siapa yang dia kendaki dan mengazab siapa yang dia kendaki. Tapi saya paparkan ayat ni nak menunjukkan bahawasanya berulang-ulang kita jumpa perkataan mulku. Kan? Kerajaan Allah di langit dan di bumi. Okey. Kemudian kita tengok lagi satu ayat, tengok suratul Zumar. Kita baca dekat surah Zumar, ada maklumat tambahan lagi. Maklumat apa? Allah kata, Qulillahi syafa'atu jami'a. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala minta Nabi sampaikan maklumat apa? Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, bagitahu wahai Muhammad tentang Allah. Allah ni apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Allah kata mula-mula Allah kata lillahi syafa'atu jami'a. Allah kata Muhammad sampaikan maklumat kepada mereka bahawasanya semua syafaat itu hak milik Allah. Yang ini maklumat tambahan dia. Semua syafaat itu adalah milik Allah. Tak ada siapa boleh tolong orang lain bagi kebaikan. Tak ada siapa boleh lindung orang daripada menerima keburukan. Kenapa? Semua syafaat itu adalah hak milik Allah. Okay, kita lanjutkan lagi dengan maklumat berikutnya. Okay, ayat nombor 107 surah Al-Baqarah. Daripada ayat ini, kita dapat kita cakap ayat dalam suratul Al-Baqarah ayat nombor 17 ni, dia yang ini saya cuma nak paparkan perkataan mulku saja. Okey, kerana maklumat dia sama seperti mana ada persamaan dengan ayat-ayat sebelum ini, cuma kita nak ambil maklumat lanjut pada ayat Al-A'raf 158. Okey, jumpa perkataan mulku, jumpa lagi perkataan al-mulku. Tapi dekat sini, inilah jawapan.
kalau kita dah tahu Allah Ta'ala itu, dia mempunyai kerajaan di langit, kerajaan di bumi, apa saja di antara keduanya. Allah Ta'ala berhak nak azab siapa dia nak azab, dia nak ampunkan siapa dia nak ampun. Dia Allah Ta'ala boleh buat, Allah Ta'ala boleh cipta apa yang dia suka. Betul tak? Di tangan Allah Ta'ala itulah segala syafaat. Betul? Jadi kita kena buat apa? Maka ayat ni bagi tahu kepada kita. Kita ambil pada ayat hujung. Lepas kita jumpa perkataan mulkus samawati wal ardi, di hujung tu Allah kata apa? La ilaha illahu yuhyi wa yumit. Maka Allah Ta'ala kata, dialah Tuhan yang tidak layak disembah, melainkan tiada Tuhan kecuali dia. Maknanya kalau orang dah tahu bahawa tidak ada satu pun milik kita ni, tak ada satu pun di muka bumi ni adalah pemiliknya adalah makhluk. Okey, kita tambah sikit lagi. Okey, maknanya apa? Jadi akan membawa kepada hujungnya adalah kalau kita dah tahu Allah Ta'ala itu, kerajaan dia langit, kerajaan dia bumi, dan Allah Ta'ala itu allazi biyadihil mulku, so akan bawa kepada mana sebenarnya tujuannya? Bawa kepada la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Okey. Dah dapatkan dia punya, nampak tak macam mana? Moga-moga dengan pendekatan yang macam ni, kita tuan jumpa al-mul, tuan-tuan dapat sebenarnya ayat-ayat ni dia memperincikan macam mana dikatakan allazi biyadihil mulk. Kaedah dia macam ni lah. Jadi kalau diperjelaskan bagaimana dikatakan Allah tu allazi biyadihil mulk, kita boleh gunakan pada ayat-ayat yang lain. Okey, dah boleh buatlah beberapa isi-isi penting dia. Lepas tu kalau kita baca satu lagi ayat, tak habis lagi al-mulku ni. Kita jumpa satu lagi ayat. Ayat ni ada maklumat yang Allah bagi tahu kenapa dia sahaja Tuhan yang layak disembah. Seperti mana ayat yang 158 Al-A'raf, ayat surah Fatir, ayat 13 ni, cuba tuan-tuan tengok pada yang saya letakkan dengan warna kelabu ni. Kan, di sini kita akan dapati selain daripada Allah, mereka ni siapa? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Allah beritahu lepas perkataan mulku kan. Kita kan guna kaedah mulku. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan walladzina tad'u min dunihi ma yamlikuna min qutmir. Jadi Allah beritahu kalau Allah dah memiliki segala-galanya dan orang yang menyembah selain daripada Allah tidak mempunyai sesuatu walaupun senipis selaput kurma. Faham tak maksud dia? Maksudnya, kalau ada mana-mana Tuhan yang lain disembah selain daripada Allah, sebenarnya Tuhan yang mereka dakwa tu sebenarnya tidak mempunyai sesuatu apapun walaupun senipis selaput kurma. Orang Arab dia fahamlah kurma tu. Senipis selaput kurma. Mereka tak akan ada apa-apa. Okay, ini maklumat tambahan tentang Allah Ta'ala itu adalah bi'alladhi biyadihil al-mulku. Okey, kita lihat satu lagi dalam surah Al-Zumar ayat nombor 6, ukuhkan lagi. Yang penting dia dekat la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak melainkan dia. So, kita tak habis lagi perkataan mulku, tapi sekurang-kurangnya kita sudah dapat maklumat tambahan tentang bagaimana dikatakan allazi biyadihil mulku. Okey, Allah Ta'ala menerangkan sendiri apa tu allazi biyadihil mulku dengan memaparkan ayat-ayat pada surah yang lain. Okey, persoalan yang berikutnya, kita nak mantapkan lagi allazi biyadihil mulku. Persoalannya adalah, adakah kuasa pemerintahan Allah, kerajaan Allah Ta'ala tu akan hilang di hari akhirat? Sama tak macam kita ni kan? Kejap tukar PM, tukar, kejap jatuh balik, undi percaya, tukar balik.
Kan? Kita kat Malaysia ni tak ada yang kekal. 5 tahun sekali tukar sultan baru. Betul tak? Lepas tu buat pula yang baru. Jadi Allah Ta'ala ni sama ke? Macam mana manusia ni? Sejauh pada tentu tak sama. Okey, tetapi mari kita lihat bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang dia. Tentang sejauh mana kekuasaan pemerintahan Allah Ta'ala ni. Dekat dunia ni tak ada manusia yang selama-lamanya dia ada kuasa. Tak ada. Sampai satu masa hilang kuasa dia. Tetapi Allah macam mana ya? Kerajaan Allah Ta'ala ni akan hilang ke? Apabila dunia ni dah tak ada. Maka Allah menerangkan kepada kita sebenarnya. Kalau kita buka dalam surah Az-Zuhruf, okay, ayat nombor 85, yang ini Allah Ta'ala cerita dulu tentang hari kiamat tu pun sebenarnya tak ada siapa pun yang tahu. Kiamat tu Allah yang punya. Kan? Sehingga kan tak ada seorang pun yang tahu bila kiamat tu. Punya hebatnya kuasa kerajaan Allah Ta'ala tu, tak ada orang pun yang tahu kiamat tu berlaku bila. Allah kata apa? Wa indahu al-musa'ah. Dan di sisi Allah dah ilmu tentang hari kiamat. Okay, kita sambung lagi pada surah Al-An'am. Kalau kita baca dekat surah Al-An'am, saya ringkaskan, tapi saya nak bagi isi penting je kat situ. Jadi kalau kita baca dekat surah Al-An'am ayat 33, jumpa perkataan Al-Mulku. Okey, kita jumpa perkataan Al-Mulku. Lepas Al-Mulku tu Allah Ta'ala mengatakan apa? Allah mengatakan yauma yunfakhu fit-tur. Allah kata pada waktu sangkakala ditiup, itulah di bawah kuasanya Allah, di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ni sampai ke akhirat Allah Ta'ala ni mempunyai kerajaan. Allah Ta'ala lah yang memerintahkan sangkakala itu ditiup. Pada waktu hari ditiupnya sangkakala, kuasa Allah Ta'ala tu sehingga hari itu masih lagi ada kerajaan Allah, kekal kerajaan Allah sampai bila-bila. Maknanya kita nak lari mana? Betul tak? Kita nak pergi mana sebenarnya? Kita berada di bumi siapa? Kita berada di bawah kerajaan siapa sebenarnya? Sebab tu kalau manusia dia faham maklumat-maklumat yang seperti ini, dia akan letakkan diri dia tidak ada apa-apa pun. Duit yang dia dapat, duit yang ada dalam bank dia, yang dia makan tiap-tiap hari, apa semua tu semuanya milik Allah. Tak ada siapa pun milik kita sebenarnya. Tetap boleh mendengar, telinga tu milik Tuhan, boleh berjalan dia milik Tuhan, sehat tu milik Tuhan. Nanti waktu kita baca ayat 2 sekejap lagi kita akan tahu nyawa ni milik siapa. Maknanya tidak ada suatu apa-apa pun adalah milik kita. Jadi kita kena buat apa dengan Allah? Kan? Jadi inilah sebenarnya yang kenapa Nabi suruh kita, kenapa besarnya fadilat surah Al-Mulk tu. Sama orang baca. Tapi kalau tak makin dekat dengan Allah, makin tak insaf dengan Allah, makin tak tunduk pada Allah, makin tak pasrah pada Allah, kalau rasa masih lagi membesar diri, rasa memiliki segala-galanya, belum sampai lagi hidayah pada suratul Mulk yang dibaca. Sepatutnya lagi kita baca, lagi kita rasa kita ni tak ada apa-apa pun kalau bukan sebab Allah. Jadi waktu kita baca ayat tu, kita akan terduduklah. Kita akan tahu hakikat kita sebenarnya apa. Nanti kita akan baca lagi. Okey, kemudian kita tengok pada surah Ghafir. Okey, dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala cerita pasal kiamat ni. Okey, Allah Ta'ala cerita ketika mana kita keluar daripada kubur. Tapi Allah Ta'ala tanya soalan. Limanil mulkul yaum? Siapakah yang akan menguasai pemerintahan pada hari ini setelah dibangkitkan dari kubur? Allah Ta'ala sendiri menjawab. Allah Ta'ala kata apa? Lillahil wahidil qahhar. Dikuasai oleh Allah yang maha esa lagi maha gagah perkasa. Nanti kita baca ayat tu pasal mati. Kita ni ada kuasa banyak mana sekalipun, tapi matilah. Mati gitu. Kan? Lepas tu masuk alam kubur. Alam kubur tu kuasa kerajaan siapa alam kubur tu? Lepas tu bangkit daripada kubur. Nak pergi ke mana? Pergi juga di bawah kerajaan Allah.
Waktu tu baru kau nak cari Tuhan. Baru tu masa tu baru kita nak minta baru kita nak jumpa Tuhan, nak minta pertolongan kepada Tuhan, nak minta pertolongan kepada Allah. Sedangkan masa ada kuasa dulu, masa dekat duduk kat muka bumi dulu, apa yang kita buat? Kita sambung lagi dengan surah Furqan. Okey, dengan surah Furqan, kita tengok pada ayat nombor 26. Ini pasal hari kiamat lah. Okey, ini bukti-bukti kerajaan Allah tu sampai hari kiamat. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Allah kata kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari kiamat itu hanyalah milik Allah yang Maha Pemurah. Milik Allah yang Maha Pemurah. Okey, begitu juga dengan surah Al-Jathiyah. Okey, ayat nombor 27. Allah sebut lagi perkataan mulku. Tapi Allah sebut perkataan mulku tu sampai Allah kata wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yaksarul mubtilun. Dan bagi Allah kuasa pemerintah langit dan bumi dan ketika berlakunya hari kiamat. Ketika berlaku hari kiamat itu pun di bawah kuasanya, di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah pada surah Al-Hajj ayat nombor 56. Maka habislah. Saya tak berhasrat untuk urai panjang lebar. Cukup dengan saya memaparkan kalimah-kalimah ayat Al-Quran ada perkataan mulku. Jadi selepas ini moga-moga kita dah tahu dah sikit sebanyak apa yang dikatakan alladzi biyadihil mulku, alladzi biyadihil mulku. Kan? Kita terasa alladzi biyadihil mulku tu bukan semata-mata untuk kita nak tidur tu, tapi kita terasa bahawa alladzi biyadihil mulku tu sampailah kita mati, sampai ke hari kiamat, kita memegang kepada perkataan alladzi biyadihil mulku, alladzi biyadihil mulku. Sebab itu orang yang masuk di dalam kubur, kita dah belajar dekat kelebihan surah Al-Mulk dulu kan, surah Al-Mulk akan defend dia. Kan azab nak datang di kepalanya, azab nak datang pada sini kaki, datang pada kakinya. Surah Al-Mulk akan mempertahankan dia. Sebab apa? Sebab ketika mana dia di dunia, dia telah mengatakan Tuhan ini alladzi biyadihil mulku. Tetapi dia faham apa makna alladzi biyadihil mulku tu. Yang di tangannya itu adalah segala kerajaan. Dia faham, tambah-tambah lagi pada malam ni dapat kefahaman bahawa kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan kecil-kecil. Bukan hanya ada di bumi, tetapi ada di langit-langit, ada di antara langit dan bumi. Bahkan sampai di hari akhirat. So kalau dia ada keyakinan seperti itu, maka tidak ada azab kubur yang akan dapat menyentuh tubuh badan orang yang mati itu. Sebab apa? Sebab ayat yang pertama itu, dia tak baca lagi ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 sampai ayat 30 tu. Tapi pada ayat pertama ni, dia sebenarnya itulah ayat utama dia. Tapi lain kalau kita faham, dengan kita baca kita tak faham, dia lain. Orang baca ayat 1 ni kalau dia faham, kan dia akan ulang banyak kali. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab dia faham kalimah alladzi biyadihil mulku tadi. Kan? Okey. Jadi kesimpulannya macam ni. Ini ringkasan dia lah. Okey, kalau ditanya alladzi biyadihil mulku tu macam mana? Kita kata alladzi biyadihil mulku, yang di tangan Allah tu segala kerajaan. Maknanya dunia ini dia di bawah genggaman Allah. Akhirat itu adalah di bawah genggaman Allah. Dunia ni masih ada, dunia ni kan. Selagi dunia tu ada, adalah langit tu kan. Langit-langit itu di bawah genggaman Allah, di bawah takdir Allah, di bawah kuasa Allah. Tak ada siapa boleh halang hujan yang turun kan. Tak ada siapa yang boleh halang air yang kena dekat ian. Dia tahu kan apa air yang banjir tu kan. Allah uruskan air sikit je, habis. Kan? Sebab apa? Sebab bumi ni adalah di bawah siapa? Di bawah alladzi biyadihil mulk. Jelas Lepas tu hatta di langit.
Lepas tu kita dapat kesimpulan allazi biyadihil mulku ini yang di tangannya itu segala kerajaan juga. Kalau di hari akhirat nanti, yang di dalam neraka itu di bawah takdir Allah, di bawah urusan Allah, di bawah genggaman Allah. Begitu juga dengan syurga. Jadi agak-agak kita ni sebenarnya dengan Allah Ta'ala ni kan, kedudukan kita ni, kita dengan Allah Ta'ala ni memang tak boleh nak dipisahkan lah. Kan, kita rasa kita memang bergantung. Tidak ada sikit pun yang kita tidak bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita faham maklumat ni, bagaimana rasa iman kita? Kita punya kekuatan kita dengan Allah tu macam mana? Keyakinan kita kepada Allah. Kan? Pada ayat allazi biyadihil mulku. So, moga-moga kita dah faham tentang apakah yang dikatakan allazi biyadihi al-mulku. So, kalau baca al-mulk tu, kita dah teringatlah yang pecahan ni. Allazi biyadihil mulku di dunia dan di akhirat. Di bumi ini allazi adalah milik Allah, allazi biyadihil mulku. Di langit-langit ini adalah allazi biyadihil mulku. Lepas tu kita teringat akhirat kita teringat allazi biyadihil mulku. Allah dilah kerajaan akhirat dia. Jadi moga-moga kita menjadi seorang yang seorang yang iman dia semakin yakin. Sebab suratul Mulk ni dia memang surah yang bawa kita kenal Allah. Surah Al-Mulk, surah yang bawa kita, kalau nak kenal Allah, antara surahnya bacalah Al-Mulk. Okey. Jadi, sebelum kita pergi ayat yang berikutnya, okey, sebab dia sebenarnya tak habis baca Al-Mulk tu, ada lagi. Cuma saya letakkan maklumat lanjut dia begini. Okey, kalau kita tengok ulasan Ibnu Abbas. Kalau kita baca pada ulasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan apa makna allazi biyadihil mulku? Tuan-tuan boleh gunakan ulasan Ibnu Abbas ni. Kan tadi kita dah faham allazi biyadihil mulku dengan Allah yang terangkan. Sekarang kita tengok pula apa kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang pakar Quran. Jadi Ibnu Abbas kata ketika dia ulas ayat allazi biyadihil mulku ni, dia cakap apa? Dia kata ya'idzu may yasha wa yudhillu may yasha. Ibnu Abbas ketika dia ulas apa dikatakan allazi biyadihil mulku tu, dia kata yang dikatakan di tangan Allah Ta'ala segala kerajaan tu, dia kata apa? Dia memuliakan dan Allah menghinakan siapa saja yang Allah hendaki di muka bumi. Faham tak? Maksudnya dekat muka bumi ni kan Allah Ta'ala berhak nak muliakan siapa-siapa, dia berhak untuk hinakan sesiapa saja. Lepas tu Allah Ta'ala ni dikatakan allazi biyadihil mulku, Allah Ta'ala ni yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Lepas tu Ibnu Abbas ulas lagi. Apa yang dikatakan di tangan Allah Ta'ala segala kerajaan ni, dia kata wa yughni wa yufqir. Dialah yang menjadikan seorang itu kaya. Dia jugalah yang menjadikan seorang itu miskin. Wa yu'ti wa yamna. Dan Allah Ta'ala itu jugalah yang memberi dan menolak sesuatu. Memberi kebaikan dan menolak sesuatu kebaikan. Allah yang boleh memberi kita kesihatan, Allah juga yang boleh menolak kepada kita akan keburukan. Jadi sebenarnya kita sepatutnya bergantung pada siapa? Dan hidup kita ni sepatutnya nak beri untuk siapa? Jadi jawapannya tak boleh tidak. Memang kita tak boleh lari tak boleh pisahkan hidup kita dengan Allah. Okey, jadi kita dah dapat tafsir Ibnu Abbas. Sekarang saya kukuhkan lagi ulasan Ibnu Abbas ni, kita nak ambil ulasan ni. Okey. Ibnu Abbas kata Allah Ta'ala ni dia boleh memuliakan siapa-siapa, dia boleh hinakan siapa-siapa kan? Okay, kita tengok contoh ayat Quran yang lain yang Allah Ta'ala sebut ya. Kita ulas gunakan ayat Quran saja. Okey, ayat ni tuan biasa dengar kan? Kita biasa baca kan ayat ni kan? Dekat sini ada 3 kali perkataan Al-Mulk. Kita jumpa 3 kali Al-Mulk. Yang tulisan warna kuning tu lah. Tapi kalau kita baca betul-betul dekat ayat ni, kita akan jumpa ulasan Ibnu Abbas tadi yang Allah mengatakan apa?
Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Malik ni sebenarnya raja. Sepatutnya di sini terjemah raja yang sebenar-benar raja yang memiliki kuasa pemerintahan. So kalau Allah memiliki segala kerajaan, dia boleh buat apa? Tu'til mulka, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan. Kepada siapa? Man tasya, kepada siapa yang kau kendaki. Betul. Watazi'ul mulka mimman tasya, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa yang kau kendaki. Betul, kita tak pelik. Kalau kerajaan ni kejap orang ni kuasai, sekejap orang ni kuasai, bertukar-tukar. Kan ada orang hidup, tukar pula orang yang begini, bertukar-tukar. Sebenarnya semua itu di bawah takdir, di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia ni apabila dia faham ayat ni, nanti dekat pengajaran kita nak kaitkan dengan kekuasaan. Lepas tu ayat ni dia lengkap. Ayat ni bagi jawapan lebih lanjut. Wa tu'izzu man tasha wa tidhillu man tasha. Engkau muliakan siapa yang kau nak kendaki dan engkau menghina siapa yang kau kendaki. Dalam banyak-banyak manusia kat muka bumi Allah Ta'ala ni kan, Allah Ta'ala lah yang ada kuasa penuh nak menentukan siapa hamba dia yang dia nak muliakan, siapa hamba dia yang Allah Ta'ala nak hinakan dia. Allah boleh buat sebab apa? Sebab itu kan kerajaan dia, kita duduk menumpang di bawah pemerintahan dia. Dan lepas tu di hujung tu Allah kata, biyadikal khair, di sisi, di tangan Allah Ta'ala itulah sahaja ada kebaikan. Ayat ni lah dia sama macam ayat Tabaraka yang mula-mula suratul Mulk. Kalau kita dah ulas Tabaraka tu, bagi tangan Allah Ta'ala tu segala kebaikan kan. Jadi Allah kata, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, kemudian kita boleh rujuk sekali lagi ayat dalam surah Al-Isra ayat 111. So kita kena buat apa lagi dengan Allah Ta'ala? Yang dekat hijau ni, saya terlupa nak warnakan, tapi saya gariskan. Kita ambil yang dekat hujung tu. Sebab ayat ni kita dah jumpa tadi. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Dekat sini. Wa kabbirhu takbira. Hendaklah engkau mengagungkan dan memuliakan Allah dengan bersungguh-sungguh. Jadi kerja kita apa? Muliakan Allah, muliakan Allah, muliakan Allah. Agungkan Allah, agungkan Allah. Itu yang datangnya banyak bertasbih, banyak bertahmid dan sebagainya. Jadi apabila sampai dekat sini, maka kita tutup dengan surah Al-Hadid. Okey, saya dah tak ulang lagi Al-Mulk. Okey, kita tutup dengan surah Al-Hadid ayat nombor 2. Jawapannya adalah kita ni semua nanti wa ilallahi turja'ul umur, kita dikembalikan semua urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud dia ayat ni, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Macam kita sekarang kan, kita dihadapi dengan musibah wabak kan, macam-macam berlaku musim-musim MCO ni kan. Tak pernah dipikir satu dunia, tak pernah fikir benda ni datang. Tapi kalau kita baca Al-Mulk, kita faham dan kenal Allah Ta'ala ni, hujung dia, wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Saya terlupa untuk saya gariskan. Ni ayat dia penting. Wa ilallahi turja'ul umur. Kembalikan semua kepada Allah. Tawakal pada Allah. Bergantung pada Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Muliakanlah Allah. Kenapa? Kerana alladhi biyadihil mulku. Alladhi biyadihil mulku. Kembalilah segala urusan itu kepada Allah. Okay. Sekarang kita masuk Maaf Ustaz, kepada saya nak tanya. Ayat tu dekat ujung dia tu tersilap Ustaz. Sepatutnya ayat 2 kan? Ayat 5.
5. So Maksudnya yang dekat atas tu salah lah. salah lah. Ayat tu salah lah. Al-Hadid tu. Okey. Terima kasih. Dekat nombor tu. Sekejap saya tengok muka surat 538 kan. Sekejap ya. Saya tengok dalam Quran 538. Muka surat 538 pada ayat nombor, ayat dia betul nombor 5. Cuma dekat nota ni saya salah. Masih jazakillah khairan ni terus betulkan ya. Saya sangat suka kalau ada orang boleh betulkan saya. Ya Allah, syukur saya pada Allah. Okey, ni ayat nombor 5. Ya, betulkan. Jangan ayat nombor 2, ayat nombor 5. Okey, jelas ya. Ni ambil ayat ni. Ayat ni sangat-sangat penting kepada Allah dikembalikan segala urusan. Kita dah patuhi SOP, betul tak? Kita dah buat vaksin sana, buat vaksin sini, kita dah usaha dah. Macam-macam kita buat. Betul tak? Tapi kita jangan lupa ya. Apabila kita baca kitab malam Allazi biyadil mulku tu kita teringat. Teringat apa? Kita semakin kuat. Kita kembalilah segala apa kita buat ni kepada Allah. Kita kembalilah kepada Allah. Semua tu Allah yang buat. Semua tu datang dari Dia. Semua tu milik Dia. Okay? Dia boleh hidupkan siapa-siapa Dia nak. Dia boleh matikan siapa-siapa Dia nak. Jadi apabila kita ada maklumat ni, kita akan jadi kuat. Betul tak? Kita akan move on. Kita akan hidup dalam keadaan kita ada Allah. Kita jangan letak sama sekali kuasa manusia. Jangan kita agungkan manusia. Jangan. Manusia ini hanya asbab saja. Tetapi orang dapat jumpa vaksin pun. Siapa yang bagi ubat tu daripada Allah juga. Sebab mereka fikir bahan-bahan dia semua dari Allah. Jadi kembalikan semua itu kepada Allah. Baik, kita nak lanjutkan dengan ayat hujung dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak pergi ke juga ayat pertama ni. Tak habis lagi ayat pertama ni. Okey. Kita tengok pada ayat pertama, ayat hujung tu kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kata dan dialah di atas setiap sesuatu maha berkuasa kan. Okey. Apa makna ayat ni? Apa makna dan dialah di atas setiap sesuatu maha berkuasa? Maka mari kita baca ulasan Ibnu Katsir. Okey, Ibnu Katsir dia memberikan ulasan ayat tu maknanya apa? Dia kata Allah Ta'ala ni wal mutasarrifu fi jami'il makhluqat bima yasha'u la mu'aqqiba li hukmihi. Ibnu Katsir kata apa? Dia kata Allah Ta'ala tu satu-satunya pentadbir terhadap semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Cuba baca ulasan ni berulang-ulang kali kan. Allah Ta'ala ni pentadbir, pengurus terhadap semua makhluk sesuai dengan kehendak dia. Allah nak buat apa pada kita? Dia boleh buat semua dia nak buat, ikut dia. Sebab apa? Sebab dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lepas tu Ibn Katsir kata lagi, tidak ada yang boleh menentang hukumannya. Dan dia tidak, Allah Ta'ala ni tidak diminta untuk dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dia lakukan. Maksudnya tak ada seorang pun boleh persoalkan. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah buat begini? Kenapa? Kenapa? Tidak ada persoalan tentang kenapa. Kerana apa Allah Ta'ala tidak perlu dipersoalkan? Kata Ibnu Katsir, dia mengatakan liqahrihi kerana keperkasaannya, wa hikmatihi kerana kebijaksanaannya, wa adlihi dan kerana keadilannya. Jadi makna yang wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, okey, dia ada kaitan dengan apa? Kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir ni, memanglah pasal puasa juga kan. Dia sebenarnya juga ada juga dengan kaitan tentang takdir. Dia ada kaitan juga dengan takdir. Sebab apa yang berlaku dalam hidup kita ni semua di bawah ketetapan Tuhan. Jadi perkataan qadir ni jadi kaitan juga dengan takdir. Okey, nanti kita akan tengok kupasan tentang takdir ni. Tapi sebelum tu apa kata kita hayati hadis Nabi yang kenal Allah. Apabila Nabi selepas solat fardu, macam mana Nabi puji Allah? Ini Nabi puji Allah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah wirid selepas solat fardu. Cuma sayang orang kita ni kadang-kadang dia sampai dekat pendek walakal hamdu je. So kalau boleh baca sampai habis ni. Ini sunnah Nabi. Kalau kita baca dekat sini, kita tengok Nabi memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Nabi kata apa?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Kita pun dah ulang kan? Lahul mulku. Kat sini ada mulku. Kita duk ingat baca surah Al-Mulk saja ada mulku. Tapi waktu kita zikir-zikir ada kita mengatakan lahul mulku, baginya kerajaan, baginya kuasa pemerintahan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Kan? Lepas tu kita tengok ayat ni. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Ini adalah zikir Nabi baca selepas solat. Nabi kata, Ya Allah, tiada sesiapa yang dapat menghalang apa yang engkau kurniakan dan tiada sesiapa yang dapat memberi apa yang engkau halang. Saya nak kita hayati pada part hadis ni. Inilah penjelasan yang Ibnu Katsir ulas tadi tu. Apa makna Allah Ta'ala tu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Pada hadis ni Nabi dah menerangkan. Pada hadis ni Nabi dah menerangkan, tapi Nabi menerangkan tu dengan menjadi amalan Nabi. Zikir Nabi, kan, yang Nabi mengatakan Allah tu wa huwa ala kulli syai'in qadir tu, dengan Nabi mengatakan, Ya Allah, tak ada siapa yang dapat menghalang apa yang engkau hendak kurniakan. Dan tak ada siapa yang dapat memberi apa yang engkau halang. Ayat yang Nabi sebut ni sebenarnya adalah nak menjelaskan bagaimana dikatakan Allah Ta'ala itu berkuasa di atas setiap segala sesuatu. Dari sudut kalau Allah Ta'ala nak beri sesuatu, tak ada siapa boleh halang Allah. Dan kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala dia nak, maksudnya Allah Ta'ala ni kalau dia nak bagi sesuatu, tak ada siapa boleh halang. Begitulah sebaliknya. Lepas tu Nabi kata, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Dan tidak ada yang manfaat kekayaan itu kepada orang memilikinya apabila datangnya sesaannya. Dekat sini sebenarnya nak menguraikan tentang apa? Kan, maksudnya kalau ada kekayaan macam mana pun, tapi kalau Allah kata dia kena azab, tak boleh buat apa kekayaan tu. Jadi hadis yang Nabi baca ni, ini adalah zikir Nabi baca selepas salat fardu. Zikir Nabi baca salat fardu ni sebenarnya Nabi nak menerangkan sejauh mana yang dikatakan Allah tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, kita lanjutkan dengan ulasan Ibnu Katsir pula. Sebab tadi kita baca ini ulasan Ibnu Katsir. Sekarang kita tengok apa ulasan Al-Imam Qurtubi pula tentang ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir ni maknanya apa, dan dialah di atas setiap sesuatu maha berkuasa tu maknanya apa. Okey, Ibnu Katsir tadi kita dah faham ya. Kita dah faham. Sekarang kita tengok pula apa ulasan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dia bagi ulasan ringkas je tapi padat. Al-Qurtubi kata apa makna wa huwa ala kulli syai'in qadir ni? Dia kata min in'amin wa intiqamin. Dari sudut menguniakan nikmat dan memberikan hukuman. Maksudnya Allah Ta'ala ni kekuasaan di atas setiap sesuatu tu dari sudut apa? Dari sudut nak bagi nikmat dan dari sudut nak memberikan azab. Dia itu berkuasa atas setiap sesuatu. Pada kalau kita baca ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita dah ingat ulasan Ibnu Katsir tadi, kita pun dah boleh ingat ulasan Al-Imam Qurtubi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi apabila kita sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, dia sangat bernilai sebab kita faham, masuk ke hati kita, minda kita ni, kita dapat rasa dalam jiwa kita ni, iman kita ni, ya Allah, terasa dalamnya kesan dia memahami ayat tu, kan dia akan membawa kepada membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Hasil kita baca dan kita faham. Baik, kita teruskan dengan penjelasan lanjut tentang nama Allah Al-Qadir. Kita tengok dekat nota tu. Okey, Al-Qadir merupakan salah satu nama Allah yang
Yang kita sebut tadi Allah tu maha berkuasa kan atas segala sesuatu. Okey. Nama Allah yang berkuasa sebenarnya bukan Al-Qadir saja. Dia ada juga nama lain Al-Qadiru dan dia juga ada nama Al-Muqtadiru. Kesemua kalimah-kalimah ni dia merujuk kepada Allah tu maha berkuasa. Yang kita jumpa dekat suratul Mulk hanya Al-Qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Macam kita jumpa pada ayat sebelum ni yang kita jumpa perkataan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir tu maksudnya Allah Taala ni dia maha berkuasa. Al-Qadir. Okey, kita jumpa. Okey. Tapi Allah maha berkuasa, cerita tentang kekuasaan Allah bukan hanya nama pada Qadir. Tetapi Allah berkuasa ni juga dia ada pada nama Al-Qadiru dengan Al-Muqtadiru. Jadi apa perkaitan dia? Okey, dia ada perkaitan antara bentuk Allah Ta'ala tu memerintah, antara bentuk kerajaan Allah Ta'ala telah susun aturkan. Bumi ni nak jadi apa, langit ni nak jadi apa. Allah telah susun aturkan. Allah susun aturkan. Makhluk yang nak duduk kat bumi ni, rezeki dia macam mana, kesihatan dia macam mana, pelbagai. Allah telah aturkan. Sebab tu dia ada kaitan dengan takdir. Jadi saya tak mau ulas panjang lebar pasal takdir, tapi ingat. Apabila ingat takdir, ingat ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab mungkin kita yang baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, suratul Mulk, kita terlupa nak memikirkan tentang takdir. Jadi apabila kita baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia ingat tentang takdir Allah. Sebab takdir Allah Ta'ala dia takkan dapat dilaksanakan kalau Allah tak ada kuasa. Betul tak? Kan? Allah telah ditulis takdir kita. Kan? Akan berlaku pada hari esok, pukul berapa, jadi apa. Tapi dia tak akan berlaku seperti yang Allah telah tetapkan kalau Allah tak ada kuasa. Tetapi Allah Ta'ala dia telah menetapkan sesuatu nak jadi apa. Malaysia ni nak jadi apa Malaysia ni. Contoh kan. Allah Ta'ala telah tetapkan. Okay. Tetapi apa yang telah Allah tetapkan itu, dia takkan boleh terjadi melainkan Allah Ta'ala mempunyai kuasa. Sebab tu apabila baca ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, ingat tentang takdir itu. Sebab tu para ulama kata, apabila kita jumpa nama Al-Qadir, dia dikaitkan dengan Allah menetapkan takdir. Tetapi nak menjalankan takdir itu, nak bagi jadi takdir itu, dia dikaitkan dengan nama Al-Qadir. Dengan nama Al-Qadir. Sebab tu saya letakkan Al-Qadir di atas kerana pengulangan nama Al-Qadir ni terlalu banyak di dalam Quran. Lepas tu bawah sikit baru Al-Qadir, bawah sikit baru Al-Muqtadir. Jadi tiga-tiga nama ni, okey, dia sebenarnya nak menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Lepas tu saya syorkan tuan-tuan kalau boleh belajarlah tentang takdir. Sebab tu siapa belajar pasal takdir, dia pasti akan dapat memahami tentang apa makna ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu Imam Ahmad mengatakan bahawasanya takdir itu adalah qudratullah. Al-qadaru qudratullah. Dia kata takdir ni itulah kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya takdir ni kan, kalau nak nampak kekuasaan Allah yang berlaku dalam hidup kita ni, tengok pada takdir kita. Macam mana Allah susun. Nampak tak kekuasaan Allah? Kita sebenarnya orang yang kenal Allah, dia akan sentiasa dapat merasai kekuasaan Allah. Dia katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam mana? Dengan dia merenung tentang takdir yang berlaku. Cuba imbau balik
Dulu rancang apa jadi apa. Dulu fikir nak kahwin dengan orang ni, tiba-tiba kahwin dengan orang lain. Contoh, dulu punya planningnya, ya Allah begini. Dulu fikir anak aku nanti kalau besar nak jadi apa, aku nak dia jadi macam ni. Tiba-tiba tukar 360 darjah. Betul tak? Sebenarnya, macam mana benda itu boleh berlaku? Itulah kekuasaan Allah. Sebab takdir itu, itulah kekuasaan Allah. Kita pun tak tahu. Kan? Mungkin dah semua rakyat ni dah kena vaksin. Contoh. Kan? Allah Ta'ala boleh hantar. Tidak ada mana-mana vaksin yang boleh mencegah daripada COVID-19. Allah boleh buatlah. Tapi kita mintalah pada Allah, Allah lindung. Tapi kita berpegang. Ya Allah, Engkau boleh buat apa kau nak buat. Engkau boleh bagi kami sihat. Engkau boleh bagi kami sakit. Kerana kami mengakui sesungguhnya Engkau wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami mengakui, ya Allah, Engkau ini adalah alladhi biyadihil mulku. Kami menumpang di bumi Engkau, ya Allah. Kami menumpang di dalam dunia Engkau, ya Allah. Kan? Kemana lagi kami nak pergi? Dunia masih ada pun kami berada di bawah kuasa-Mu, ya Allah. Apabila kami mati pun kami berada di bawah kerajaan-Mu, ya Allah. Kami di akhirat pun kami berada di bawah kerajaan-Mu, ya Allah. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, jelaslah untuk ayat yang pertama. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada contoh dia. Okey. Kita tengok kepada ayat ni ada tak dalam nota perempuan? Ayat ni saya ada tunjuk tadi tu kan. Yang saya ada tunjuk pada perempuan, kalaulah nak cari perkataan qadir Allah Taala tadi, perkataan qadir ada kaitan dengan takdir, kita boleh ambil ayat ni jugalah. Wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Lepas tu perkataan qadar kan ada kaitan dengan qaf dal ra kan. Dialah yang menciptakan tiap sesuatu lalu Allah menentukan keadaannya dengan ketentuan takdir yang sempurna. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, tapi dekat sini saya nak kita tengok bagaimana susunan ayatnya. Okey, begini. Nanti waktu kita masuk pada ayat nombor 2, ayat nombor 2 kita akan masuk, kita akan jumpa tentang Allah mematikan dan Allah menghidupkan. Macam mana cara Allah nak menghidupkan? Allah ada sebut pada penutup ayat tentang sumber air. Kenapa ayat itu disusun? Awal-awal cerita tentang mematikan dan menghidupkan. Tiba-tiba penutup dia Suratul Mulk, Allah sebut tentang air. Di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya air bukan diuruskan oleh siapa-siapa. Bukan Syabas, bukan syarikat bekalan air, bukan jabatan bekalan air. Tapi sumber air sebenarnya adalah di bawah kerajaan Allah. Jadi sumber air ni ayat hujung. Kan? Allah ni adalah sumber air. Jadi kenapa kaitan dengan ayat pembuka? Ni pembuka dia. Kita akan jumpa nanti pada ayat nombor 2. Kan? Dia ada kaitan tentang sumber air untuk menghidupkan. Ini saya tunjuk ni contoh paling jelas sekali dalam ayat Al-Mulk itu nak menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala ni dia yang ada kerajaan, macam mana diuruskan kerajaan dia ni. Dia menyediakan sumber air. Kenapa dengan sumber air itu? Kerana air itu merupakan sumber kepada kehidupan. Kita tengok gambar tu. Kita tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah menyebut waja'alna minal ma'i likulli syai'in hatta afala yu'minun hayyin. Kulli syai'in hayy afala yu'minun. Okey. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air, maka mengapa mereka tidak mahu beriman. Nanti insya-Allah nanti kita kupas panjang lebar tentang ayat 30 tentang air ini dari sudut perspektif Al-Quranul Karim. Jadi apabila kita selalu meneguk-neguk air, minum air, ingat yang air ini merupakan salah satu cara Allah Ta'ala menguruskan kerajaannya yang ada di muka bumi ini
dengan Allah Ta'ala mengaturkan sumber air. Jadi apabila kita minum air, ingat ayat yang cerita tentang tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Kerana air ini adalah salah satu kebaikan yang banyak yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Sebab air ni kita sudah maklum. Tak ada air, tak hidup kita. Sedangkan semua itu hidup berasal daripada air. Jadi benda utama dari air itu ada Allah sebut dalam suratul An-Nur. Okey, kita nak terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Sempat tak ayat nombor 2 ni? Okey, yang paling penting, apa action plan kita? Okey, saya hanya paparkan contoh ya. Saya hanya paparkan contoh saja. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat yang lain ataupun ada pertambahan boleh. Jadi kita dah faham ayat pertama tu cerita pasal apa. Okey, kita dah faham tabaraka tu apa, allazi biyadihi tu apa, wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi apa. Okey, jadi kesimpulannya adalah saya, tuan-tuan dan perempuan nak kena buat apa? Nak kena tambah baik apa? Okey, nombor 1. Ini hanya saya bagi contoh ya. Okey. Nombor 1 kita meyakini. Meyakini bahawa segala keberkatan adalah dari Allah. Yang pertama ni adalah pada ulasan ayat tabaraka. Okey, kita kena meyakini segala sumber keberkatan itu ianya berada di tangan Allah. Allah je. Tidak ada mana-mana makhluk yang dia boleh bagi keberkatan. Yang boleh berikan keberkatan itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberikan keberkatan. Contoh kan, saya selalu beritahu budak air zam-zam lah contoh kan. Oh faham kan? Okey, air zam-zam tu memang dia berkat contoh. Jadi kita ni kalau kita dah baca suratul Mulk, kita kena meyakini tentang yang bagi sumber berkat pada air zam-zam tu adalah Allah. Air ni dia tak boleh buat apa-apa pun. Tetapi air itu dia boleh beri berkat kepada kita atas keberkatannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, sesiapa yang ada kuasa maka gunakanlah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab yang bagi kita kuasa itu adalah Allah. Kita belajar tadi kan? Yang memberikan seorang itu kuasa adalah Allah, yang boleh menjatuhkan kuasa itu juga adalah Allah. Jadi apabila kita dapat kuasa, semuanya atas ketetapan Allah, maka gunakan kekuasaan itu untuk mencari redha Allah. Fikir tentang orang di bawahannya, orang yang kita takbir di bawah itu. Kalau tidak, kita akan berhadapan nanti dengan raja yang sebenar-benarnya menguasai dalam segala kerajaan. Okey. Yang ketiga, kita tidak terpedaya dengan kekuasaan yang kita miliki. Tidak terpedaya ni maknanya tak bawa diri kita kepada kesombongan, lupa diri. You ingat you siapa? Sepatutnya kalimah tu tak boleh sebut sebenarnya kan. Awak tak kenal saya siapa? Awak tahu tak saya ni siapa? Kan? Kalau ada orang cakap macam tu, bacakan je suratul Mulk tu. Engkau tu siapa? Engkau tu allazi. Engkau tu siapa? Engkau itu adalah salah seorang yang di bawah ayat yang pertama tu allazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita dah baca tadi, kalau kita dah tahu segala-galanya itu kerajaan itu adalah milik Allah, maka kita jangan syirikkan Allah. Okey, jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana selain daripada Allah tidak memiliki apa-apa, walaupun senipis selaput kurma yang kita dah cerita tadi. Kita tauhidkan yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan nikmat, yang menciptakan dan sebagainya. Yang kelima, kita bertawakal
hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah usaha, kita dah buat sesuatu, serahkan kepada Allah. Tadi kita dah sebut ayat tadi, ya, ingat ayat yang wa ilallahi turja'ul umur, serahkan kepada Allah. Kita dah patuh SOP, ada orang dia dah ambil vaksin, okey, kita cuba jaga, serahkan kepada Allah. Letakkan pengantungan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab ayat pertama memberikan jawapan. Yang berikutnya, tidak takut dengan mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala, kan ingat Allah Ta'ala ni, dialah yang boleh jaga kita. Dialah yang boleh lindung kita. Sebab semua makhluk tu di bawah takbir Allah juga. Jadi ini Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita sentiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kukuhkan ayat pertama ni, saya nak kita baca hadis ni, tapi saya ringkaskanlah. Okey, hadis ni adalah pesanan Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita pergi kepada ayat ni. Kita pergi kepada ayat. Kita boleh baca hadis ni. Hadis ni merupakan di antara hadis yang utama yang patut kita belajar. Sebab hadis ni diletakkan oleh Al-Imam Nawawi, salah satu hadis 40 An-Nawawi. Siapa yang baca hadis ni, dia bergantung penuh pada Allah. Dia tak takut siapa-siapa dah kepada makhluk-makhluk dia. Mereka dia takut saja kepada Allah. Jadi kita ringkaskan pesanan Abdullah Nabi kepada Ibnu Abbas ni sangat besar. Cuma kita nak isi penting dekat sini. Allah Ta'ala kata, Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda apa? Nabi kata, apabila kamu meminta, mintalah dari Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan dari Allah. Lepas tu Nabi pesan baik dekat Abdullah bin Abbas. Nabi kata apa? Ketahuilah bahawa jika seluruh umat ini bersepakat nak memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka sama sekali tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kamu, melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Faham tak hadis ni? Hadis ni. Lepas tu Nabi kata, sekiranya mereka beramai-ramai cari jalan macam mana nak memudaratkan engkau dengan sesuatu. Mereka nak bunuh engkau ke, mereka nak cederakan engkau ke, apa-apa pun kata Nabi, kalau mereka berpakatlah ramai-ramai sekalipun, mereka tidak akan mampu untuk memudaratkan kamu, melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Sebab apa? Sebab manusia yang nak bagi kita kebaikan itu, iaitu dia berada di bawah pemerintahan Allah. Orang yang nak dicederakan itu juga di bawah pemerintahan Allah. Semua di bawah pemerintahan Allah. Jadi kita tak perlu takut, kita tak perlu bimbang. Kita ada Allah. Gantung harap, sandar pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian antara perkara lain yang untuk kita memuji-muji Allah, tindakannya kita tahulah semua orang boleh berzikir. Cuma yang saya paparkan ni, ini adalah zikir Nabi baca selepas solat. Saya tengok zikir-zikir pelajar-pelajar kat sekolah rendah, kadang-kadang tak ada zikir hadis Nabi yang sahih ni dalam wirid lepas sembahyang. Ini sebenarnya Nabi baca. Tapi kalau kita baca dekat sini, kita boleh amal lah. Dan sebab kita dah tahu, maksudnya kita dah tahu Allah Ta'ala tu allazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dengan kita memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Antaranya zikir selepas solat ni, panjang zikir dia. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku. Saya hijaukan ni kerana inilah yang kita dah belajar, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir Nabi baca. Apabila zikir Nabi baca, tentulah Allah yang ajar. Okey, lepas tu dekat hujung tu Nabi sambung, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu as-sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal
kafirun. So boleh baca zikir ni selepas solat fardu, baca sekali. Subuh baca sekali, zuhur baca sekali, tampailah kepada solat Aisyah. Lepas tu, kalau kita rajin lagi, baca zikir ni 10 kali selepas solat subuh dan maghrib. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Ini pun Nabi amalkan juga. Tapi dalam ni sebenarnya, kita juga mengulang-ulang perkataan mulku, 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 mulku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang perkataan sama macam surah Al-Mulk kan. Kita jumpa perkataan mulku, lepas tu kita ulang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya zikir ni Allah yang ajar, Nabi pun ajarkan kepada kita dan Nabi amalkan setiap kali semasa solat subuh dan solat maghrib, dikhususkan dibaca sebanyak 10 kali. Okey. Kita sikit lagi, kita teruskan dengan mungkin dalam nota tuan-tuan tak ada kan doa istikharah ni. Ni satu lagi maklumat yang boleh mengukuhkan ayat pertama tu dari sudut salat istikharah. Doa istikharah yang kita baca. Cuma sayang, 1000 kali sayang, orang kita tak suka, dia jarang buat salat istikharah. Sebenarnya kalau kita belajar salat istikharah, Nabi suruh kita buat dalam setiap urusan yang kita nak buat. Sebenarnya kecil ke, urusan tu penting ke, tak penting ke, besar ke, tak besar ke, sepatutnya kita kena salat istikharah. Melainkan kalau buat benda yang wajib Allah suruh, tak perlu istikharah. Benda Allah Ta'ala sunatkan, tak perlulah istikharah. Benda yang terang-terang makruh, tak boleh istikharah. Tapi benda-benda lain istikharah boleh. Contohnya macam ni. Contohnya, tuan-tuan ni dah lama tak keluar kan. Contohlah kan. Okey, tuan-tuan pun dapatlah pengumuman kerajaan kata, okey, siapa-siapa yang telah buat 2 suntikan, telah mengambil 2 dos vaksin kan, maka dia dibenarkan untuk makan di restoran. Jelas Jadi, apabila kita tahu tentang wabak ni di bawah urusan Allah, takbir Allah, jadi kita nak makan dekat restoran tu, kita solat istikharah. Tapi cara solat istikharah tu panjang, dari banyaklah fiqh dia. Maksudnya contoh macam ni. Kita kata, bang, kita dah lama dah tak berkena teh tarik mamak tu bang. Kan? Jom kita keluar besok. Suami kata, okey kita keluar besok, kita sembahyang istikharah dulu. Sembahyang istikharah lah. Sembahyang istikharah minta kepada Allah, kita nak pergi makan esok tu ada kebaikan ke ada keburukan. Tapi kita dah ada ketentuan. Besok kita nak pergi makan. Kita nak pergi minum-minum di restoran. Tapi dia bukan pilihan macam nak pergi kita nak pergi. Dia sebenarnya dah ada keputusan. Sebenarnya fiqh salat istikharah ni. Tapi saya tak nak cerita lah salat istikharah tu fiqh dia. Cuma saya nak kita hayati doa yang Nabi baca. Yang Nabi suruh kita baca lepas sembahyang istikharah tu. Dalam doa tu sebenarnya ada maklumat yang allazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma sayang kita ni salah faham istikharah ni. Solat istikharah ni adalah solat yang tak sepatutnya kita tinggalkan. Ya tuan-tuan dan puan, nanti kita memang kena belajar lah. Cuma saya nak pergi kepada doa dia. Dalam doa tu sebenarnya ada maklumat yang kita mengakui bahawa Allah Ta'ala ini wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang kita baca dekat doa ni kan. Cuma dalam nota tu tak ada. Yang ni saya baru tambah tadi, sebentar tadi. Saya ulang-ulang balik. Kan, setiap kali nak ngajar memang macam tu. Kan apa nak cakap dekat dia orang ni. Kan 1 jam ni, 1 jam setengah, kita pun dah lama dah. Berapa dah kita ni? Okey. Jadi doa ni, okey, kalau kita baca dekat sini, saya nak ambil dekat part yang saya warna hijau tu je. Yang ada kaitan yang sebenarnya kita amalkan ayat yang wa huwa ala kulli syai'in qadir ni dalam bentuk doa kita.
Kalau tadi dalam bentuk zikir kan lepas sembahyang, ni pada doa. Kita baca dekat sini kan kita kata Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika. Kalau kita baca dekat terjemahan dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon. Contohnya kalau macam tadi saya bagi contoh kan, esok saya nak keluar lah, saya nak minum teh tarik lah. Ya Allah, lepas solat istiqarah 2 rakaat tu kita berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmu-Mu. Ya Allah, aku memohon ketetapan dengan kekuasaanmu. Kita katalah wa astakdiruka biqudratika. Ya Allah, aku nak minta satu ketetapan, ketentuan ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Maksudnya kekuasaan Allah Ta'ala ni dia ada kaitan dengan takdir. Takdir dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Sepatutnya macam tu. Aku memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu dan aku memohon kurniaan-Mu yang sangat agung. Kita katalah wa as'aluka min fadlika. Lepas tu kita kata fa innaka taqdir wa la aqdir. Kita berdoa, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa ya Allah, sedangkan aku tak berkuasa. Engkau Maha mengetahui sedangkan aku tak tahu. Engkau lah Maha mengetahui segala perkara gaib. Lepas tu kita doalah. Kita doalah kan. Kita doa, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa urusan ini, kita boleh sebut urusan apa? Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa urusan aku nak pergi minum teh tarik esok ini baik untuk diriku, untuk agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, maka tetapkanlah ia bagiku. Maksudnya kita minta pada Allah macam, jadikanlah aku memang nak pergi minum tu. Jadi kita minta Allah tetapkan apa yang kita nak, apa hasrat kita tadi tu, dan kita minta Allah Ta'ala mudahkan, tetapkan tu macam dalam bahasa kita, bagi jadi ya Allah, macam kita jadikanlah ya Allah ya, macam tu. Tapi kita minta pada Allah, kita kata tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku serta berkatilah ia bagiku. Maksudnya kita tak tahu kan apa yang ada dekat restoran tu, kita tak tahu. Tetapi kita dapat kebenaran kan. Kita belajar wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Kita patut SOP, kita buatlah dengan benda tu, jangan tinggallah. Tapi Allah je Maha mengetahui. Jadi kita minta pada Tuhan. Lepas tu minta Allah berkat, minta Allah berkat. Lepas tu kita kata, jika Engkau mengetahui bahawa urusan ini buruk ya Allah, jika Engkau mengetahui ya Allah, Engkau mengetahui jika aku pergi minum teh tarik esok ni kan ada kesan buruk bagi aku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ni, maka jauhkanlah urusan itu daripadaku. Maknanya kita minta pada Allah tak payah bagi jadi. Jauhkanlah aku daripada nak pergi minum, nak keluar esok tu, dan tetapkanlah kebaikan untukku dalam sebarang keadaan sekalipun. Maksudnya kita kata, ya Allah, aku jadi pergi ni ke, aku tak jadi pergi ni ke, bagilah ketetapan kebaikan untuk aku dalam sebarang keadaan sekalipun. Kemudian jadikanlah aku meredai ketetapan tersebut. Ini dia sangat berkaitan dengan isu bab Allah lapangkan dada hati kita. Sebab dalam ayat ni, dia ada perkataan apa? Mudahkanlah bagiku kat sini. Ni. Orang kita duk faham pasal mimpi, itu bab lain. Sebenarnya, ulama tak ulas pasal benda mimpi tu. Yang benarnya lain. Ini sebenarnya bab dia sangat berkaitan rapat dengan hati. Tapi walaupun tapi fiqh dia panjang lah cerita pasal solat istiqarah ni. Cuma saya nak kita hayati doa ni sebenarnya. Kita hayati doa ni, yang doa ni sebenarnya kita telah apply. Kita telah mengaplikasikan semua yang kita dah belajar dekat Al-Mulk tu pada ayat 1 tu, kita telah jadikan apa yang kita faham ayat 1 tu sebagai rutin hidup kita. Setiap kali kita nak ni, kita nak minta keputusan, sembahyang istiqarah. Cuma kita duk faham istiqarah tu kalau benda besar macam nak kahwin lah, nak nikah seorang lagi ke macam-macam. Itu sebenarnya tak tepat. Sepatutnya solat ni kena buat solat ni dalam apa saja urusan. Kena baca hadis kat depan dia. Saya tak bawa lah hadis tu depan-depan sebab saya bawa hanya pada kandungan doa dia sebenar-benarnya. Minta pada Allah. Contoh kalau macam bos kata, okey, awak dah boleh datang pejabat ni, awak nak datang ke tak nak datang?
serahlah pada awak, nak datang tak datang, nak kerja dari rumah pun boleh, nak ke office pun boleh. Supaya istikharah kita pada Allah. Hati kita ni, berat hati kita ni adalah untuk pergi pejabat contohnya. Jadi kita dah keputusan nak pergi pejabat, semua istikharah. Ataupun kita kata, aku ni nak pergi naik Grab ke nak mandu sendiri ni. Dan kita buat keputusan, kita rancang besok aku nak mandu sendirilah. Semua istikharah pada Allah, minta pada Allah. Fahamkan doa ni, Allah Ta'ala akan beri kita jalan. Allah lapangkan dada kita, Allah pemudahkan urusan tadi itu. Okay, moga-moga kita dapat memahami ayat pertama ni, bukan sekadar faham, bukan sekadar dibaca ketika tidur semata-mata ayat ini, tetapi jadikan ayat ni juga dibaca, bukanlah baca ayat tu, tapi kandungan ayat tadi tu kita jadikan dia zikir, khususnya selepas solat fardu tadi yang kita sebut tadi tu, jelas tak? Jadikan zikir-zikir itu sebagai doa dalam kehidupan kita. Moga-moga Allah beri kita manfaat pada malam ni. Tak sempat juga. Bolehkah kita lakukan sehari solat istikharah? Boleh. Kalau kita ada urusan lah. Kalau tak ada urusan apa nak buat, dia tak disunahkan untuk solat istikharah tu. Sebab Nabi kata, apabila kamu mempunyai urusan yang tak dilakukan, falyarka', maka 2 rakaat. Okey, saya jawab soalan ya. Cuma tak sempat, minta maaf ya. Ayat 2 kita sambung nanti pada minggu depan, insya-Allah. Notasi dah berikan. Okey. Ustaz, bolehkah kejap? Ada soalan sekejap. Ya. Saya jawab soalan dalam chat ya. Nama Allah Al-Malikul Mulk ada disebut dalam Quran. Sama ke yang dimasukkan dengan mulku? Malikal Mulk. Al-Malikul Mulk. Oh, ni ada tadi. Dekat sini tadi. Sama je. Cuma bezanya kat sini. Ni ayat ni. Dekat surah ni. Ni. Dia ada perkataan. Malikal Mulki. Ni. Malikal Mulki. Kan ada Malik kan? Malik. Kalau Malik ni, dia sebenarnya adalah Malik. Maksudnya raja. Dekat sini. Raja. Maliki. Adalah raja yang mempunyai kuasa pemerintahan. Sebenarnya sama. Sama tu cuma dia ada idhafah. Dia ada kaitkan dengan siapa yang memiliki kuasa pemerintahan ni. Al-Mulki ni siapa yang punya kerajaan ni? Malik. Jadi Allah Ta'ala ni adalah raja. Raja yang sebenar-benar raja yang mempunyai kuasa pemerintahan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain sebelum kita tamatkan? Ada soalan secara verbal? Panjang sangat ke tuan-tuan dan puan? Mohon maaf ya atas apa. Salam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nak tanya, Al-Mulk ni memang selalunya kita memang baca malam. Kita boleh baca time lain tak? Boleh, secara umumnya boleh. Boleh dibaca bila-bila sebab kita dah sebut kita dah sebut pada kelebihan surah Al-Mulk dulu. Okey, kalau nak dapat syafaat suratul Mulk, dia tak dikaitkan baca bila-bila. Maksudnya boleh baca bila-bila, salah satu kelebihan dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Boleh baca bila-bila. Tapi untuk yang dapat syafaat. Tapi kalau yang nak khusus tadi tu, kita dah ulahlah tentang yang baca sebelum tidur tu. Baca sebelum tidur tu dikaitkan dengan kelebihan yang melindungi daripada azab kubur. Itu kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain tak? Ada pertanyaan lain? Boleh ikuti ke kaedah seperti ini? Rasa berat tak? Boleh Ustaz. Rasa lambat ke nak laju lagi? Okey, perlahan ya kita belajar. Jadi insya-Allah minggu depan bolehlah Ustaz. Minggu depan kita masuk pada ayat nombor 2. Saya minta tuan-tuan baca dulu ayat nombor 2. Okey, ayat nombor 2 ni ayat nombor 2 ni ayat yang menjelaskan lagi tentang ayat pertama. Maksudnya ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 30 ni memperincikan lagi
bagaimana yang dikatakan alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita dah sampai pada ayat pertama, alhamdulillah. Maka kesimpulan dia, ayat yang pertama yang kita belajar ni, okey, sekejap ya. Kita dah tutup dah. Kesimpulan dia begini. Kesimpulannya mudah je. Okey, kesimpulannya adalah kita dapat buat kesimpulan di sini bahawasanya kerajaan pemerintah kita ni, maksudnya apa sahaja yang di bawah kuasa pemerintahan Allah, Allah Ta'ala akan mengurusnya dengan mengurniakan keberkatan. Nampak tak maha berkat dekat sini? Maksudnya cara Allah Ta'ala menguruskan dunia ini, apa saja yang di bawah, apa saja di bawah pemerintahan Allah, cara Allah takbir, cara Allah urus alam ini sebenarnya dengan sifatnya Allah Ta'ala tu yang Allah ni maha berkat. Maksudnya kita dapati apa yang Allah urus, takbirkan bumi ni sebenarnya adalah dengan sifat maha berkat dia. Bukanlah Allah Ta'ala ni tidak adil, bukanlah Allah Ta'ala ni kedekut, bukanlah Allah Ta'ala ni zalim, tak ada. Tapi pada ayat pertama memberitahu kepada kita, sebenarnya kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni sebenarnya banyak kebaikan yang Allah telah beri pada kita. Sebab apa? Sebab Allah memulakan dengan tabarakah. Berbeza dengan manusia yang memerintah. Kadang-kadang manusia memerintah ni tidak adil dan sebagainya, macam-macam lah. Tetapi Allah Ta'ala dia mengurus apa yang dia ciptakan, apa yang dia kerajaan dia dengan penuh tabarakah. Dengan banyak kebaikan. Kan? Sampai hari ni rasa tak kebaikan Allah Ta'ala tu? Ataupun kita tak rasa kebaikan Allah Ta'ala tu, ya Allah. Nanti kita belajar ayat 2, kita akan nampak lagi. Ya, apakah bukti Allah Ta'ala ni dari sudut alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka cukuplah ulasan yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Mohon maaf ya jika pendekatan saya ni macam agak terlalu panjang ke dan sebagainya. Anggaplah ini adalah mungkin perkara yang sama, tetapi pendengar anggap dia, kalau benda yang sama, anggap dia sebagai pengukuhan, sebagai untuk memantapkan lagi pengetahuan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita pada malam ni. Allah beri kita kebaikan. Allah Ta'ala memberikan kita rahmat. Allah Ta'ala memberikan kita hidayatul taufiq. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Persatuan Semarak Cinta Kasih yang menganjurkan majlis ilmu pada malam ini. Yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dia adalah kelemahan daripada diri saya. Pada hakikatnya ia semua adalah daripada Allah. Jadi kalau ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada mana-mana kandungan saya yang tersalah, maklumat saya sampaikan tersalah, penerangan tolong maklumkan kepada saya. InsyaAllah kita sama-sama belajar dan kita sama-sama ambil manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.